Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dan hidayah daripadanya, inayah daripadanya. Kita dapat bersua pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada sahabat-sahabat baginda. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama mengikuti topik kita hari ini, sifat benar. Mungkin topik yang agak tidaklah fancy, tidaklah terlalu menarik tajuk dia, tetapi sifat benar ini terlalu penting. Terutama dalam dunia zaman sekarang ni yang mungkin ada banyak benda-benda fake, ada banyak kepalsuan, ada banyak ketidaktelusan, penipuan. Jadi sangat penting untuk kita belajar, untuk kita melihat bagaimana kita nak menjadi orang-orang yang benar, insya-Allah. Baik, kita tengok satu hadis dulu. Kita bacakan hadislah sebagai pembukanya. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya benar itu menunjuk ke arah kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu menunjuk ke arah syurga. Dan sesungguhnya seseorang itu berlaku benar sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala dia sebagai seorang yang bersifat benar. Sesungguhnya bohong itu menunjuk ke arah kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu menunjuk ke arah neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu berlaku bohong sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang pembohong. Jadi hadis ini menyatakan kalau seseorang itu dia lazimkan diri dia bersifat benar dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, apa balasan dia? Walaupun manusia tak tahu pun dia benar ke tak benar, dia je yang tahu. Dia tahu sifat yang dia ada tu. Maka sebenarnya berlaku perubahan pada diri dia, iaitu dia akan mendapat hidayah dan perkara yang baik. Ini dalam hadis. Sifat benar membawa kebaikan dan hidayah, dan itu membawa kepada syurga. Manakala seseorang yang bersifat bohong, bukan sahaja bercakap, cakap ni hanya salah satu sahaja daripada aspek benar. Dalam semua perlakuan, jujur dia layan orang pun dalam keadaan yang ikhlas dan benar. Dia tidak berpura-pura. Maka kalau orang yang bohong ini, dia sedang berada ke arah jalan yang kepada kejahatan. Dan kejahatan itu menunjuk ke arah neraka. Maka bagi kita memperoleh petunjuk atas kebenaran bukanlah satu perkara yang mudah. Dan kita kena minta pada Allah untuk sentiasa berada di jalan yang benar. Macam mana nak minta tu? Apa doa dia? Surah Al-Fatihah ayat 6. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah sifat orang yang minta supaya diberikan hidayah. Termasuklah dalam hidayah tersebut bila dia mengamalkan sifat yang benar. Dan kita minta pada Allah hidayah, kita puji Allah dengan namanya yang baik, dan setelah kita merayu kepadanya dengan ayat-ayat yang sebelumnya dalam surah Al-Fatihah, maka dalam setiap rakaat solat pun
kita memohon kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus, menunjukkan kepada pentingnya untuk kita tak bohong ataupun tidak tersalah jalan. Always on the right track. Jalan yang benar, jalan yang benar. Sebab kalau tergelincir, itulah yang membawa kepada kebinasaan kita. Kenapa kena minta banyak kali? Kenapa kena always minta? Sebab kita sangat mudah tergelincir sebenarnya. Kadang benar ni membawa kepada kepahitan. Susah juga ni nak sentiasa benar, sentiasa bercakap benar, sentiasa berniat dengan niat yang benar. Kita mudah tergelincir. Niat saja pun mudah tergelincir. Susah kata bercakap. Start sembang, habislah. Cakap 10 boleh percaya 9. Boleh percaya 1 je. 9 lagi tak boleh percaya. Jadi, kenapa kita perlu minta banyak kali supaya berada di jalan yang lurus? Sebab kita hakikatnya manusia sangat mudah tergelincir. Sama ada dari sudut perbuatan atau bermula dari sudut niat saja pun. Kenapa datang kuliah? Ya, kenapa buat itu? Kenapa datang kerja? Ya, kalau tidak selalu ditajdid, tidak selalu kita minta pada Allah Ta'ala, kita akan selalu mudah berbuat kesilapan dari sudut niat itu saja. Jadi sebab itu solat itu perlu khusyuk, perlu dihayati permintaannya. Barulah jadi penghalang daripada dosa. Ya, bila kita solat, kita memahami permintaan kita, kita sedarlah. Contoh kita tahu ni kita mengantuk. Kita mengantuk sambil bawa kereta. Janganlah terbabas kan. Macam tu mata kan. Tapi tak ada orang. Dia tak nak terbabas tu, dia cakap benda dia tak faham. Dia tak minta pun. Ikut je lah. Dia terbabas lah, tak faham. Dia tak tahu, dia tak sedar pun. Dia akan terbabas. Dia sedang mengantuk. Bila kawan dia kata, kau cakap lah, kau nyanyi lah. Jangan terbabas ke, pesan kat diri ke, cubit diri ke. Baru kita sedar. Baru aku ada jalan lurus balik. Baru minta balik, Allah bagilah mata ni boleh tahan. Tapi kalau tak sedar pun, kita ni solat pun dalam keadaan tak sedar pun. Dan sedar pun, tak menyedari apa pun yang kita minta. Itu yang jadi kita tidak menghayati sebenarnya. Kita ni sangat memerlukan Allah Ta'ala. Tak sedar ni, kita ni duduk kat jalan ni, kita ni tengah mengantuk ni. Mengantuk tu boleh terbabas. Jalan yang biasa, kalau jalan yang kadang-kadang yang selekoh-selekoh ni, yang banyak selekoh ni, yang kadang-kadang kurang aksiden, mana jalan lurus. Yang orang biasa pecut. Sebab apa? Kalau yang selekoh ni, kita memang berhati-hati. Berjaga-jaga. Tahu kita ni ada banyak halangan. Tapi kalau jalan lurus ni, pecut, tak tahu, tidak menyedari bahaya. Maka kita tidak minta. Tidak berjaga-jaga. Tidak ada precaution. Jadi sebab itu, bila mana kita meminta dalam solat, kita kena menghayati permintaan itu, baru kita sedar hakikat. Tunjukilah aku jalan yang lurus. In other words, kerana aku sangat mudah tergelincir. Dari sudut perkataan aku, dari sudut perbuatan aku, dari sudut niat aku. Tergelincir niat kerja, tergelincir niat melayan suami, tergelincir niat dalam buat amal ibadah, tergelincir niat dalam kita mungkin datang kuliah sekalipun. Jadi, luruskan balik. Bila kita minta 5 times a day. Kalilah dengan kali waktu solat 17. Maka setiap kali kita minta, tunjuki aku jalan yang lurus, menunjukkan kepada pentingnya untuk kita memohon kepada Allah kerana kita mudah tergelincir. Jadi sebab itu orang yang berada dalam sifat yang benar, antara kelebihan dia, Allah akan menunjukkannya kepada jalan yang lurus dan dia mendapat hidayah kepada Allah. Dan kita lihat ada juga dalam kalangan orang-orang yang ada ilmu ketika baginda diutus menjadi Rasul, dalam kalangan ahli kitab yang sudah mengetahui adanya Rasul akhir zaman, tapi mereka tetap tidak beriman kepada Rasulullah SAW kerana mereka belum mendapat hidayah, kerana keengganannya. Iblis laknatullah. Siapa Iblis? Dia makhluk yang dibawa oleh malaikat ke langit. Dia berada di alam roh.
Iblis lihat syurga neraka dan dia boleh berbicara dengan Allah Ta'ala. Tetapi iblis pun tidak layak mendapat hidayah daripada Allah kerana iblis ada sifat sombong. Dia rasa diri dia mulia dan suci dan dia melupakan Allah Ta'ala. Maka dia jadi kafir dan dia tidak boleh berikan hidayah. Sebab apa itu tadi? Merasakan nak cari kebenaran tu, sifat nak cari kebenaran. Sifat merendah diri. Tahu aku ni lemah, aku ni banyak kekurangan. Aku ni sangat mengharapkan Allah. Benar tu dalam kita punya niat. Maka Allah akan bagi hidayah kepada kita. Siapa lagi orang yang mengabaikan hidayah? Keluarga baginda Abu Lahab. Daripada kecil berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Abu Lahab tidak layak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala kerana sifatnya yang enggan menerima kebenaran. Jadi apa yang diperlukan nak terima kebenaran? Sifat rendah hati dan meyakini bahawa kita ini hanyalah hamba yang lemah. Itu di sisi Allah Ta'ala. Ya. Ada pula orang yang duduk di tempat yang jauh daripada baginda, tak ada pendidikan, ada yang buta huruf, tapi kerana mereka bersifat benar dan ikhlas dalam mencari kebenaran dan dia merendah diri untuk menerima kebenaran, maka Allah memberikan hidayah kepada dia agar terus menjadi orang yang baik. Contohnya Salman Al-Farisi, orang Parsi pergi ke Arab, negeri, pergi ke Mekah ya, pergi ke bersama-sama Nabi di Madinah. Sebab apa? Mencari kebenaran tentang Rasul. Jadi dapatlah kat dia. Sebab apa? Bersifat benar kepada kebenaran. Kebenaran satu hal, kita ni kena bersifat benar, iaitu kita mengakui yang kita inginkan kebenaran itu. Jadi antara yang menghalang kita daripada mendapat hidayah, sifat sombong. Tidak mengakui. Sebab apa? Oh, kalau aku akui itu kebenaran, walaupun aku silap akan jatuhlah air muka aku. Inilah rendah hati. Sifat bersedia menerima teguran, kebenaran, mudah terima nasihat. Akhirnya dapatlah hidayah. Macam Abu Lahab, beliau sangat santun, sangat menjaga baginda. Tetapi sifat beliau antaralah. Ya, dalam catatan sirah yang menyebutkan bagaimana Abu Lahab ni kenapa dia tak nak ikut ajaran baginda. Padahal dia protect baginda tu. Dia siap protect baginda lagi sebab baginda nak sampaikan dakwah dan Abu Jahal ada marah. Abu Lahab pun ada ketuk Nabi, pukul Nabi. Kenapa Abu Talib tidak mendapat hidayah? Kerana antara beliau, sebabnya beliau tidak ingin ikut baginda kerana merasa malu ataupun sedih agaknya andai tidak dapat meneruskan ajaran nenek moyang. Nanti apa orang kata? Sedih. Bukan sedih lah, lebih kepada nak jaga maruah lah malu. Ya, sebab ajaran tu dah berakar umbi. Ajaran nenek moyang. Jadi mungkin dalam hati ada juga detik. Ajaran yang betul. Tapi egois. Tapi ada rasa macam malu dengan orang. Jadi tidak bersifat benar. Jadi kita kalau tersalah ni susah ya. Kita mengakui betul. Contoh anak sendiri tegur kita. Mama kenapa mama bagi macam ni kan? Contoh mama kenapa mama keluar rumah tak pakai tudung waktu nak sedia baju. Contoh kan. Kat luar pakai tudung tapi kenapa mama tak pakai tudung? Alah tak apa depan rumah je. Terdetik kat lah hati tapi malu lah nak ambil tudung atas teguran anak. Jadi kalau bersifat benar, barulah hidayah tu datang. Membenarkan betul juga tu. Okey, mama pergi tukar tudung. Kalau bersifat bohong, berbohong adik sendiri tahu ya memang betul pun tapi malulah pula. Kan? Tak datanglah hidayah tu pada dia. Jadi itu contoh mudah. Nampak tak bagaimana sifat benar boleh membawa hidayah kepada kita. Membenarkan kebenaran, membenarkan kelemahan kita, membenarkan kita punya kejahilan, and then barulah reality check. Aku jahil jadi aku kena datang kelas. Contoh. Aku ni banyak dosa jadi aku kena selalu minta ampun. Hidayah pun datang. Betul apa yang orang tu cakap. Memang aku macam ni jadi aku nak ubahlah. Barulah hidayah tu datang. Dan yang bersifat benar itu juga bukan sekadar percakapan. Bukan sekadar perbuatan.
Tetapi yang paling penting niat yang benar dan betul. Yang antara cara untuk kita dapat hidayah adalah membiasakan diri dengan perkara yang benar. Ia meliputi aspek perkataan yang membenarkan sesuatu pada niat, membenarkan pada percakapan, dan membenarkan amalan yang dapat memberikan petunjuk kepada perkara-perkara yang baik. Bukan sahaja menjadi orang Islam, tetapi menjadi orang Islam yang baik dan mengamalkan ajaran-ajaran yang baik. Biarlah sesuatu kebajikan itu menunjuk seseorang ke jalan syurga dan memasukkan kita ke dalam syurga pada hari akhirat nanti. Ya, bahkan orang yang melazimkan sifat benar akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang benar. Itulah sifat orang siddiqin. Ya, orang-orang yang benar. Kan dalam Quran banyak. Kita dalam berdoa pun kurniakanlah kami ni tergolong dalam para siddiqin, syuhada, wassalihin. Ya, sampai kita minta supaya tergolong dalam golongan-golongan yang benar. Kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berada bersama-sama orang yang benar. Itu dalam surah At-Taubah ayat 119. Bertakwa kepada Allah dan bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Iaitu kita ni jadi orang yang benar juga. Dan ayat ni seruan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan mengikuti perintah serta meninggalkan larangan agar semua tu menjadi sifat yang sebati sampai kita berjaga-jaga terhadap perkara-perkara yang kita buat. Bercakap, perbuatan, makan, minum dan pekerjaan. Bahkan duit yang dibelanjakan juga perlu dibelanjakan dengan berhati-hati sebab kita takut termasuk dalam larangan Allah Ta'ala. Pernah ada satu kisah ya, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an tentang takwa. Kedua-dua ni sahabat Nabi yang cukup hebat dan bersama-sama dengan baginda dalam memperjuangkan Islam. Itu pun Sayyidina Umar bertanya lagi kepada Ubay bin Ka'ab. Kiranya kita ni sama-sama tarah lah. Kawan tu sama-sama ilmu, sama-sama ada PhD lah contoh. Masih lagi berdiskusi, tanya-tanya lagi. Supaya dapat kebenaran. Apa dia tanya? Ama salakta tariqan dha syaukin. Ubay, ya. Dia tanya tentang takwa kepada Ubay. Maka Ubay tanya balik kepada Sayyidina Umar. Pernahkah Amirul Mukminin berjalan di atas jalan yang banyak duri? Ubay bertanyalah kepada Sayyidina Umar, nak bagi metafora ni, perumpamaan. Maka Sayyidina Umar kata, bala, ya pernah jalan di atas jalan yang banyak duri. Kata Ubay, fama amilta. Bagaimanakah cara kamu berjalan di atas jalan yang banyak duri tu? Cuba kita bayangkan. Kalau jalan tu banyak duri, macam mana kita jalan? Sorry lah saya tak jalan. Contohnya, jalan tapi ada pokok semalu kan. Ada pokok yang berduri. Betul lah tu. Syammautu wajtahadtu. Ya, aku berjalan secara cermat dan berhati-hati supaya aku tak terpijak duri. Cautious. Be careful. Kata orang utara, apa dia kata pedar. Macam aware ni, pedar betul berjaga-jaga. Maka kata Ubay, fadzalika taqwa. Itulah takwa. Ya, iaitu berhati-hati dalam kehidupan. Iaitu kita very cautious. Benda ni boleh tak boleh? Itu yang baru-baru ni isu panas ya, bila ada akhbar ke apa yang memaparkan peringatan daripada Ustaz Azhar Idrus tentang tak boleh tidur dengan baby, dengan doll, dengan teddy bear. Bukan baby, saya nak sebut Barbie doll. Tapi bukan Barbie doll, tak boleh tidur dengan anak patung lah. Ya, maksudnya, jadi orang yang tak tahu cerita, takat baca sekadar satu line tu, akan bashing. Oh, semua tak boleh. Ya, itu tak boleh, ni tak boleh. Padahal huraian lanjut dia adalah sebab kalau orang besar elakkan ya daripada tidur dengan
patung-patung yang menyerupai makhluk-makhluk yang hidup, ya, patung-patung binatang ke apa, sebab dia tak nak, Islam ni sangat berjaga-jaga, dia tak nak sampai kita idolize patung tu ke terlebih-lebih kan. Jadi budak-budak nak main tak ada masalah. Yang kata lah orang besar nak peluk bantal. Sampai ada yang buat lawak. Habis tu kalau kahwin dua, kalau bini dia seorang lagi tu, suami tak tidur dengan dia, nak peluk apa? Allah saja je nak, orang kata, memperlekeh ya. Jadi bila kita tidak cermat dan tidak berhati-hati, kita mudah memperlekeh. Tak payah lalulah jalan tu. Tengok langsung. Perlekeh sampailah berdarah-darah kaki. Kita cucuk duri, tidak berhati-hati. Tidak sedar pun ada duri. Jadi bahaya sebenarnya saya tengok bila mana kita sudah mula memperlekehkan ajaran agama yang kita tak cuba untuk cari pun tu kebenaran dia. Ini bukan saya nak memihak ustaz, mana tidak. Maksudnya secara general saya melihat kita di Malaysia dah semakin berani mempersendakan hukum agama. Let alone orang non-Muslim, orang Muslim sendiri pun buat lawak. Tanpa cuba memahami terlebih dulu, betul ke ada larangan ni? Kalau betul, apa larangan yang sebenar? Betul ke cakap itu, kalau cerita bab figure tu terpulang lah, ya, nak cari tahu betul ke ustaz cakap macam ni. Dengarlah ceramahnya, tapi tak katanya dah sudah hukum sendiri. Kita senang memperlekehkan. Senang mengetawakan. Senang menganggap tak logik lah. Senang kita nak membuang begitu saja. Jadi berhati-hati zaman sekarang. Kita tak logik mungkin sebab kita belum faham lagi. Kadang-kadang media pun ambil yang clickbait. Ya, supaya orang nak klik ke apa. Tapi jangan kita mempersendakan. Jadi kalau rasa macam, pelik je ajaran ni, cuba cari tahu betul ke? Adakah aturan yang sebenar? Apa penjelasan yang sebetulnya? Jadi kita tak nak lihat macam kita ni sentiasa nak mempersenda, memudah-mudahkan. Itu bukan sifat orang bertakwa. Dan tidak pula terlalu rigid, berlapang dada dengan khilaf. Kalau kita, untuk diri kita ni keluar daripada khilaf lebih utama, ambil pendapat yang paling selamat untuk kita amalkan. Tapi jangan memperkecilkan perkara-perkara yang kita, ada asas dalilnya. Dan kita memperkecilkan dengan alasan lapuk. Ya, kalau macam tu, bagi comparison yang tidak setara. Jadi subhanallah, membimbangkan. Itu belum lagi, dulu saya pernah kupas tentang larangan mengucapkan ataupun mendoakan rest in peace kepada non-Muslim yang telah mati. Bila kita buat video pendek pasal tu kan, ramai yang bukan Islam pun yang bashing. Itu saya tak kisah sangat lah, tapi saya pun tak faham lah kenapa perlu bashing fahaman agama lain. Itu tak apalah, kita put aside itu. Tapi yang Muslim sendiri, tanpa nak mencari tahu hakikatnya, sebab video tu saya dah terangkan. Sebab tak bolehnya kerana doa itu kalau dah memang dimaksudkan, may you rest in peace. Dia bermaksud semoga kamu dirahmati, semoga kamu selamat di sana. Semoga kamu berehat di sana, semoga kamu tenang di sana. Tapi kita tidak boleh mendoakan kesejahteraan ruh si mati yang pada hakikat zahirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman. Itu saja. Dan saya bagi tahu kita boleh cakap benda lain. Bukan tak boleh feel sorry for the loss kan. Bukanlah zalim. Kalau yang bukan Islam mati, tak apa, tak payah sedih. Bukan. Cakaplah sorry for the loss. Condolence. Ya. Jadi benda-benda macam tu saya dah terangkan dalam video yang samalah. Nak kata kita tak terangkan pun tak juga. Tapi ada yang Muslim yang merendah-rendahkan. Tanpa berusaha nak cari betul ke? Buat siap ejek kau macam tu, mundurlah. Kita semua kan. Jadi kita tak nak sebut bab respect other cultures ke religions. Tidak. Orang Islam sendiri kenapa mudah memperlekeh hukum hakam agama. Dan benda ni sebenarnya bahaya kalau dibiarkan. Dia bukan sahaja menurunkan kredibiliti para alim ulama sebenarnya. Tapi juga dia dibimbangi memberi kesan terhadap hidayah kepada individu yang terbabit. Jadi sebab itu kita mengambil pendekatan apa dia? Kita nasihatlah. Ya, kita daripada kecil lagi sebenarnya kena respect
hukum hakam, ya, supaya kita tidak memperlekehkan. Azan tu kat masjid. Kat mana? Lebih kuat saya stop sekejap sebab bunyi dia kuat juga. Asyhadu an Jadi itulah ya, kita kena ambil berat lah sikit. Kalau rasa benda pelik ataupun hukum yang tak familiar dengan kita cari tahu. Jangan apa, takut kan. Atau merapu lah. Ataupun ikut babi buta saja. Yang pelik-pelik pun ikut saja. Contohnya banyaklah petua-petua kan. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, orang kata kalau kita period tak boleh potong kuku. Tak boleh potong rambut. Kalau potong pun kuku tu kena basuh sekali bila mandi wajib. Kena kumpul balik kuku. Jadi itu antara fahaman-fahaman yang tidak ada dalil yang sahih lah. Tak ada nas pun. Jadi tak payah alaman. Jadi hearsay pun banyak ya. Maka kita tengok lagi. Allah Subhanahu Wa Taala juga menggalakkan kita bersifat jujur dan benar serta berkawan dengan golongan-golongan yang benar ataupun berdamping dengan orang yang benar supaya kita juga menjadi orang yang benar ya, iaitu was-sadiqina was-sadiqat. Orang yang benar itu juga ada dalam kalangan lelaki dan perempuan. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 21, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka bersifat jujur kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, tentulah yang demikian itu adalah amat baik bagi mereka. Apa maksud sifat jujur dalam ayat ni? Iaitu membenarkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tokoh sahabat yang jujur dan benar adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau digelar As-Siddiq kerana beliau bukan sahaja membenarkan baginda kerana baginda tu sahabatnya, tapi beliau membenarkan apa sahaja kebenaran yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat dia tu sifat yang mudah menerima kebenaran. Sama macam kita, contoh bila cakap pasal ketaatan isteri ada je kita nak melawan. Contoh ya, susah betul kita nak akur kan, nak cakap pasal tanggungjawab wanita, contoh kita akan tanya, itu orang lelaki tak payah buat ke? Kan? Contoh cakap pasal isteri yang taat, kita bidas, kalau suami baik tak apa dah juga taat. Cuba terima dulu kebenaran tu.
Kan? Jadi macam mana nak terima kebenaran kalau awal-awal lagi kita sudah menutup pintu hati kita. Terima akur yelah. Tapi buat tak buat tu lain cerita lah ya. Tak boleh juga macam tu. Terima dan bertekad untuk mengikut hidayah itu. Kemudian cabaran dan halangan, mintalah kekuatan untuk kita atasinya. Contoh bercakap pasal isteri yang solehah. Aku memang betul isteri kena tahan suami. Isteri ni kena begitu begini akur dulu. Bukan awal-awal dia dah kilas. Ya. Kalau suami baik tak apa juga. Ni subuh saya pun yang kejut. Itu yang jadi nak pesan dah. Tak mahu masuk dah. Lari tak ada dapat hidayah. Jadi sebab itu sifat orang yang menerima nasihat ni antara sifat benar. Ya. Kemudian apa sifat seperti yang berada pada sahabat-sahabat Rasulullah yang dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta, benda dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar pengakuan imannya. Ini satu aspek lagi. Kalau betul-betul kita meyakini syariat Allah, maka selepas itu akan datang keyakinan untuk berkorban. Dia tahu solat dapat, tahajud dapat banyak pahala, tapi tak cukup kuat lagi nak tinggalkan selimut dan bantal. Tahu sedekah dapat 700 kali ganda ganjaran, tapi tak cukup kuat lagi nak keluarkan duit daripada akaun. Tahu, tapi tak cukup kuat untuk melaksanakan. Maka ini belum orang-orang yang benar lagi. Sebab apa? Sedar dan terus laksana. Sedar tanpa ragu-ragu, dituruti dengan pengorbanan. Ini yang susah. Betul? Kadang-kadang kita takkan boleh. Okey, dengar. Ya, terima akur. Tapi bila time nak terus-menerus percaya dan berkorban pula lepas tu, kadang kita terhenti tak kat situ. Jadi sebab itu kebenaran ni bersifat menyeluruh. Benar dengan perkataan, perbuatan, amalan, niat. Barulah kebenaran itu menyeluruh. Orang yang benar juga dia akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tadi yang pertama, benar akan mendapatkan hidayah bagi kita. Yang kedua, orang benar juga akan masuk syurga Allah. Ya, kemudian kita lihat lagi yang seterusnya. Orang yang bersifat benar juga, dia akan mendapat banyak peluang untuk beramal soleh. Kerana itulah dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Kenapa orang benar ni dia akan dapat melakukan banyak amal soleh? Kerana sifat dia yang tadi mudah menerima hidayah dan dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam hidayahnya. Maksudnya kadang kita ada detikan, tapi tak terbuat. Balik ni aku nak amal sekian-sekian. Tapi dia tak buat. Nak kata tipu diri sendiri ke? Tidak. Cuma dia belum sebenar-benar percaya lagi. Jadi sebab itu orang yang kebenarannya menyeluruh, maka dia akan dapat syurga kerana antaranya rahmat Allah dan banyaknya amal yang dia lakukan. Orang benar juga dia akan jadi orang yang tenang. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, beliau berkata, aku menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya, iaitu tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan, sedangkan kedustaan adalah keraguan ataupun versus dia ketidaktenangan. Jadi apa dia tadi? Orang yang benar, maka dia akan meninggalkan perkara yang dia tidak pasti kesahihan ataupun kebolehannya. Dan orang yang tidak benar, dia akan melakukannya juga, tetapi kelama-kelamaan hatinya akan jadi tidak tenang dan sentiasa ragu-ragu. Dia tak ada black and white jadi. Tapi kalau orang yang benar, dia tegas, dia ada black and white.
Kalau pastry yang tak ada iktiraf halal, aku bimbang, aku memang tak makan. Contoh dia kata. Bukan ragu-ragu. Pastry tu memang tak ada halal, tapi sedap. Kalau tak sedap, dia tak ragu-ragu. Kalau sedap, dia ragu-ragu. Itulah. Last, dia ada pendirian tak? Tak ada. Dia akan ragu-ragu. Jadi sebab itu orang yang benar ini juga dia kekal dengan kebenaran dan pendiriannya. Dan Allah akan bagi ketenangan pada dia. Dan sifat orang yang meninggalkan perkara yang syubhah ini adalah sifat wara'. Itu yang kita panggil wara', bukan tengok tudung. Tudung sampai lutut, wara'. Ya, kalau sampai tudung sampai dada je, itu biasa-biasa je. Tudung bawah dada, alim. Pandai je kita bagi label. Alim ni orang yang berilmu. Abid ni orang yang rajin ibadah. Wara' ni antara ciri khas dia orang yang meninggalkan perkara yang syubhah. Dia betul-betul jaga halal haram dia. Kau pakailah tudung sampai lutut pun, tapi makan tak jaga benda-benda haram, benda-benda syubhah ni dia main sapu, main taram. Benda-benda yang diragui pun dia main ambil, taklah dikira wara' lagi. Ya, jadi sifat wara' tu kita kena ada untuk menjaga diri kita. Dan ganjaran orang wara' ni Allah akan memberikan dia hati yang tenang dan kejelasan dalam beramal. Dia tak ada rasa tak ada. Tegas je. Jadi sebab itu kita jaga-jaga. Kalau sekarang ni bab makan-makan yang saya sebut tadi kan. Kadang dalam kita makan, dalam kita mencari benda-benda viral ni, tak pasti halal haram tak payahlah makan. Katalah kita tak tahu tukang masak ada Islam ke tak Islam ke. Kemudian tapi kita kata ramai orang bertudung. Tapi benda makanan tu sendiri benda yang ada kemungkinan letak tambahan benda haram. Contoh kek ke pastry ke, mungkin ada letak wine. Sikit je lah. Taklah setitik. Sikit je kandungan dia tapi ada nak bagi lembut, bagi sedap. Kita yakin je lah makan. Padahal kita tahu dah makanan tu biasanya nak bagi perfect resipi dia ada benda-benda macam tu. Jadi kalau nasi lemak tak ada benda lah. Nasi lemak santan. Tak apalah. Tapi kita dah tahu dah benda ni macam risau lah. Tapi itulah sedap. Tak apalah insyaAllah tak ada. Kita kena yakin. Padahal dah ada asas syubhah dah tu. Adakah kebimbangan. Sebab resipi dia nature dia memang orang letak benda tu. Janganlah. Sebab tu kalau we travel luar negara ke apa kan. Memanglah. Kita bolehlah. Tengoklah ingredients. Dan tanyalah lebih-lebih sikit. Asal letak logo halal. Halal tulis atas kotak. Tanya siasat sikit. Kita nak menjaga diri kita. Daripada perkara syubhah. Bukan tak ada pilihan lain. Kalau tak ada pilihan lain tu lain cerita. Tapi banyak pilihan lain. Ada sebab itu makanan viral ke. Apa-apa. Dessert. Masa dessert lah. Yang viral-viral ni kan dia bermusim. Tapak kaki lah. Ya. Kromboloni lah. Ya, main taram aja siapa buat kita beli. Tengok juga siapa yang buat dia. Walaupun dia tak ada sijil halal. Kalau home bakers kan tak ada lah halalnya. Diyakini tak orang yang kita buat tu. Okey lah insyaAllah Islam ni mestilah dia buat benda halal lah beli. Tapi kalau tak tengok-tengok juga. Adakah dia letak alkohol sikit ke. Kan macam sushi. Benda-benda sushi ni. Kadang ada yang letak dia punya macam apa air putih dia tu. Aku tak ingat nama dia. Nak bagi ada bangkit rasa manis dia tu. Dia campur dalam pulut nasi dia tu. Adunan dia tu. Rice wine dia kan. Rice wine nak bagi sedap. Nak bagi betul-betul pure resepi. Ikut. Kita pun tak apa. Makan je sebab sushi king tu halal. Mesti yang lain pun halal juga. Kita pun tak tahu. Jadi kalau saya pada benda yang pada budaya luar ni. Hati-hati. Baru ni ada sos. I think sos Korean. Sos gochujang ke apa tak. Dia macam ada tampal stiker lain. Yang mana kat stiker tu juga tak halal. Tapi dalam ingredient tu orang yang pandai Korea, bahasa Korea kan. Dia kata macam ada babi macam ni. So kita tak pandai baca. Kita bergantung je kepada halal yang mungkin tak berapa nak valid tu kan. Pengeluar pun kadang-kadang distributor pun kadang-kadang dia ada isu jugalah. Jadi tanggungjawab siapa? Senang-senang kita nak cakap dia orang lah tanggung dosa.
Kan? Padahal kita ni tak mencari pun yang halal. Jadi kita kena cari, kena usahakan. Jangan bermudah-mudah. Tapi jangan pula memperketatkan ataupun menyusahkan benda yang memang Allah dah jadikan mudah. Contoh, kita duduk homestay tu milik bukan Muslim. Host Airbnb contoh, nama dia sekian-sekian. Oh, dia ada bagi pinggan semua. Jom kita samak pinggan, kita sertu pinggan-pinggan dia. Perlu tak? Tak perlu. Tak nampak depan mata, tak ada najisnya depan mata, tak ada benda-benda yang depan mata, asasnya adalah suci. Guna je lah. Kalau macam tu, satu rumah lah. Kok dia bela anjing ke apa kan? Satu rumah bersihkan. Jadi, kadang-kadang benda yang berat dimudahkan. Benda yang diberikan mudah, diberat-beratkan sangat. Jadi sebab itu bersifat warak lah. Benda yang diragui, kita betul-betul tinggalkan supaya lebih selamat untuk diri kita. Maka Allah akan bagi apa? Ketenangan pada kita. Sebab itu boleh jadi juga perasaan resah, merusuh dalam diri kita, tidak tenang. Boleh juga mungkin disebabkan oleh sumber makanan yang syubhah. Dan barangkali ada yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yang perempuan kan suka craving kan. Makan itu, makan ini. Tu jaga-jaga sikit. Better kita tak makanlah daripada benda yang termakan benda yang haram. Baik. Kemudian, antara sifat benar lain juga kita dituntut benar dalam percakapan. Ini susah ni. Bukan kita niat nak nipu, tapi bila sembang tu, kata lembung boleh terbang. Masuk-masuk sikit, upgrade. Masuk-masuk elemen hyperbola sikit. Itu juga tergolong dalam golongan yang bohong. An Abi Sufyan Sakhri bin Harbin radhiyallahu an fi hadithihi tawil fi qissati Herakl. Ini Hercules bahasa dia punya bahasa English dia. Hercules فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة daripada Abu Sufyan bin Harb. Beliau bercerita dalam hadis yang panjang, kisah Hercules. Hercules ni Maharaja Rom. Yang kalau kita TV3, waktu saya kecil, dia ada cerita TV3 Hercules. Ya. Dan Hercules bertanya, dia merupakan raja pada saat itu, di antara raja yang baginda pernah utuskan surat pada dia. Utuskan surat untuk menyeru kepada Allah Ta'ala. Ya. Lalu dia bertanya, apa yang Nabi Muhammad perintahkan kepada kalian? Maka Abu Sufyan kata, baginda bersabda supaya sembahlah kalian akan Allah Ta'ala. Baginda bagi tahu kamu ni kena sembah Allah. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu yang lain dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian, iaitu agama-agama yang terdahulu tu. Ajaran-ajaran dongeng mitos yang banyak tu. Baginda juga menyuruh kami solat, bercakap benar, memelihara diri daripada kekotoran dan kejahatan serta bersilaturahim. Bila ditanya kepada Abu Sufyan oleh Maharaja Rom, apa yang baginda suruh kamu buat? Ini di antara yang Abu Sufyan bagi tahu, menandakan ini di antara benda yang penting dan asas untuk orang Muslim buat. Dan termasuk dalam benda yang asas ini adalah bercakap benar. Menunjukkan pentingnya kita ni supaya bercakap benar dan antara lain memelihara diri daripada kekotoran dan kejahatan serta bersilaturahim. Pentingnya silaturahim dalam Islam sebenarnya. Ya. Hadis ini kita lihat ya. Baginda mengirimkan surat kepada para pembesar negara. Setelah baginda berjaya membina satu model kerajaan Islam. Yang mana kerajaan apa tu? Kerajaan Madinah. Itu the first one. Yang Nabi berjaya bina sejak baginda menjadi Rasul. Selepas kedudukan sudah agak teguh di Madinah, barulah berlaku peristiwa Fathu Mekah.
Sebab tu Madinah ni kota bercahaya, Madinatul Munawwarah. Tempat bermulanya Islam ini bertapak dengan kukuh ialah di Madinah. Di Mekah permulaan diturunkan wahyu, tanah haram. Di Madinah juga ialah kota yang bersejarah, ya. Kemudian baginda suruhlah seorang sahabat tulis surat dan mengirimkan surat itu kepada seluruh raja di dunia, terutamanya raja yang ada kuasa besar, iaitu Rom dan Parsi, supaya mereka memeluk agama Islam. Kerana dakwah Islam ni untuk semua manusia. Dan apa dia isi kandungan yang diterima oleh Maharaja Rom? Kita baca maksud dia, ya. Pertama, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad hamba Allah. Bukan Muhammad pembesar-pembesar Madinah, bukan. Bukan mengangkat diri baginda. Baginda menyebarkannya untuk mengangkat Allah Ta'ala. Bukan mengangkat Allah yang sudah sedia maha tinggi, tetapi mengangkat ketauhidan dalam jiwa-jiwa orang lain. Ini satu pesanan lah untuk diri saya sebagai pendakwah. Yang ngajak orang yang duk buat konten, yang buat video. Anda nak bawa diri kepada diri anda, nak bawa manusia kepada anda atau bawa manusia kepada Allah. Jangan silap. Sebab kalau silap, takat jadi influencer yang mengajak manusia berdiri sajalah. Mungkin dapat famous, dapat duit ke, dapat ganjaran dunia. Tapi kamu tidak dapat keberkatan daripada Allah. Kan banyak kan nak influence, nak jadi famous. Kemana kita nak membawa pengaruh? Adakah manusia kepada kita, membesarkan diri kita, ataupun bawa manusia kepada membesarkan Allah Ta'ala? Jadi, siapa nak terjun dalam bidang buat konten ke apa, jiwa tu kena kuat sebenarnya. Kerana pesona kefamousan ni, pesona populariti ni cukup mempersonakan. Ya, okey. Sesambung. Daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Hercules pembesar yang memerintah Rom. Selamat sejahtera ke atas sesiapa yang mengikuti petunjuk. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya aku menyeru kamu dengan seruan Islam. Islamlah kamu. Nescaya kamu selamat. Dan nescaya Allah mengurniamu 2 kali ganda pahala. Maka sekiranya kamu berpaling, iaitu tidak mahu Islam, nescaya dibebankan ke atas kamu dosa-dosa pengikut dalam kalangan orang Kristian. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil sebahagian yang lain untuk dijadikan orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain Allah. Kemudian jika mereka, iaitu ahli kitab itu berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kalian bahawa sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Jadi berdasarkan huraian hadis di atas, Allah memberikan keselamatan kepada sesiapa sahaja yang memasuki agama Islam dan dia akan dapat 2 pahala. Kenapa disebut 2 pahala kepada Raja Rom? Kerana pertama, pahala kepada diri dia sendiri kerana dia memeluk Islam. Yang kedua, dia akan dapat pahala seluruh rakyat Rom. Kerana pada saat itu, kedudukan raja dan pegangan raja memberi kesan yang sangat besar kepada pengikut-pengikut dia. Maka saat itu mereka memeluk Kristian. Maka baginda menyeru mereka kepada agama Islam. Ya, ketika Maharaja Rom menerima surat tu, baginda pernah terbaca dalam kitab Injil tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Jadi baginda, Raja Rom dah ada ilmu tentang kerasulan itu. Maka baginda buatlah siasatan. Betul ke? Yang mengantar surat ni betul ke rasul? Ke prank? Macam itulah kan. Maka baginda perintahkan pengikut dia mencari kalau dalam kalangan peniaga dari Mekah yang datang ke Syam, ada tak? Ya, sebab dia ada kaitan dengan kisah yang akan berlaku kepada para nabi dan rasul. Dia nak siasat. Betul ke ada ciri-ciri itu pada baginda? Maka pengikutnya bertemu dengan Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ni
seorang pemimpin Mekah setelah Abu Jahal dibunuh dalam perang Badar, dan pada saat itu belum lagi memeluk agama Islam. Pada peperangan Badar dia belum peluk agama Islam. Anak dia Ummu Habibah radhiyallahu an telah memeluk agama Islam dan jadi isteri baginda. Dan ketika kejadian ini berlaku, Abu Sufyan dia masih belum beragama Islam lagi. Dan setelah memeluk Islam, Abu Sufyan cerita tentang kisah ini bahawa ketika itu Abu Sufyan pernah dipanggil untuk datang menghadap Maharaja Rom bersama dengan penterjemah kerana bangsa Rom tidak tahu berbahasa Arab. Pada saat itu, Abu Sufyan yang ketika itu belum lagi Islam, dia ada dengan kawan-kawan dia, datang daripada Mekah dan telah ditanya oleh Maharaja Rom tentang surat yang diterima oleh raja itu. Katanya, dia menerima surat daripada Madinah di atas nama Muhammad. Yang mana Muhammad ni dah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan pengirim surat itu berkata, baginda ialah seorang Nabi dan Rasul. Macam kita lah. Ada kenal someone ni, dia offer kat kita something. Kita tanya orang kampung dia, kau kenal tak dia ni? Betul ke dia ni boleh dipercayai? Macam itulah. Maka Abu Sufyan tadi tak perlu Islam lagi. Maka Maharaja Rom bertanya kepada Abu Sufyan. Ya, maka Abu Sufyan menjawab dengan jujur jugalah. Dia tak adalah tokok tambah ya. Dia bagi tahu kepada Raja Rom apa yang baginda ajar dan ajak kepada mereka. Itu yang tadi samalah. Dan antaranya ya, yang baginda suruhkan agar meninggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang dan lain-lain. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW juga mengajar mereka untuk sentiasa bercakap benar, bersihkan diri daripada najis, tinggalkan perangan buruk dan menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan baik. Maka Abu Sufyan bagi tahulah kepada Maharaja Rom, ini yang baginda ajarkan. Kemudian Maharaja Rom tak puas hati lagi. Dia tanya kepada Abu Sufyan tentang pengikut baginda. Maka Abu Sufyan kata, pengikut Muhammad ni ramai daripada orang muda, orang miskin, itu ramai. Tapi sikit je orang kaya ikut. Kemudian Raja Rom menambah, betul lah, itulah para pengikut Rasul. Kemudian apabila Maharaja Rom berkata begitu, maka ada pembesar dia dengar. Raja dah terpengaruh lah tu. Kan? Raja dah macam terpengaruh lah tu. Ni saya buat dialog lah. Maka pada saat itu mereka rasa bahaya. Kalaulah Maharaja Rom menjadi pengikut kepada Nabi dan terpengaruh dengan ajaran Muhammad, berbahaya untuk mereka punya kerajaan. Akhirnya disebabkan bimbang dengan pandangan pembesar, Maharaja Rom tidak jadi untuk lebih mengetahui tentang agama Islam. Walaupun baginda dah tertarik dah. Betul lah. Memang ni Muhammad Rasul akhir zaman. Maka beliau bersama dengan agama asalnya, iaitu agama Kristian, sampailah akhir hayat. Itu yang berlaku kepada Maharaja Hercules menurut catatan sejarah. Ramai yang pada saat itu begitu. Orang kafir Quraisy, ramai yang tahu bahawa yang dibawa oleh baginda itu ajaran yang benar. Kerana mereka melihat ayat Quran tak sama macam syair. Kerana mereka mengakui baginda orang yang sangat baik sebelum dilantik menjadi Rasul pun dah digelar Al-Amin. Kerana mereka mengakui ajaran baginda itu tidak menzalimi. Orang miskin juga tahu ajaran baginda sangat mengangkat orang-orang yang susah, menyamaratakan manusia. Tetapi mereka tetap tidak beriman, antaranya kerana mereka takut dengan kata-kata daripada orang lain. Maka mereka tidak bersifat benar dengan diri sendiri dan mereka terhindar daripada hidayah. Maka yang terakhir sekali, ya, kita kena melihat bahawa sifat benar ini juga perlu kita masukkan ke dalam permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Kita tengok ya, iaitu kita kena bermohon benda yang kita benar-benar inginkan, dan apa yang kita inginkan tu kenalah benda yang benar. Faham tak? Kita kena betul-betul mohon benda yang kita memang nak. But how to channel keinginan kita kepada keinginan yang benar? Apa yang akak-akak semua nak? Confident je panggil akak-akak semua.
Apa yang adik kakak semua paling nak? Jujurlah, apa yang kita sebenarnya paling nak at the moment? Masing-masing jawab. Tapi selain daripada itu, kena tengok pula apa yang aku betul-betul nak ni, betul ke ini yang sepatutnya aku betul-betul nak? Dari sudut kebenarannya. Aku betul-betul nak sekarang ke itu. Aku betul-betul nak itu ni. Tapi yang sebetul-betulnya yang kita perlu nak apa dia? Itulah permintaan yang benar. Sebab itu baginda banyak ajar doa apa? Doa-doa yang pelbagai, termasuklah yang perlu kita konsistenkan, doa memohon syurga dan menghindarkan diri daripada neraka. Ingat, kita kena betul-betul memohon benda yang benar. Dan benar tu, kebenaran tu perlu menjadi satu benda yang kita betul-betul nak juga. Jadi, jangan fake it. Ataupun kata orang putih, fake it till you make it. Sebenarnya keinginan hati ni memang dunia-dunia je lah. Contoh kan, kalau doa tu 70%, 80% dunia je. Dunia kat sini lah. Nak kereta, nak rumah, nak barang kemas, nak naik pangkat. Contoh. Adakah itu permintaan yang betul-betul benar? Tidak. Kena diperincikan lagi. Kalau nak rumah kenapa? Supaya keluarga selesa. Jadi bukan dalam doa tu kita mohon semua tu, bukan dalam doa bahawa kita mesti sembah, tidak. Tetapi kita kena jelas kenapa aku nak minta ini dan ini. Kita besar lah, ya Allah, balik kampung menunjuk. Ada doa macam tu? Tak ada cakap doa macam tu, malu. Tapi jauh di sudut hati, benda tu lah. Contoh, naklah rumah besar, tak adalah malu orang datang. Nak rumah besar, biarlah keluarga selesa. Biar dapat, yalah, anak-anak balik, ada bilik, tutup aurat masing-masing semua kan. Jadi, pertama, meminta permintaan yang benar. Yang kedua, meminta dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kena align hajat dan kita punya hasrat hati itu dengan permintaan yang benar. Maksudnya, biarlah kita benar-benar mahukan apa yang terbaik di sisi Allah. Maka sebab itu kena design doa kita dengan doa-doa yang betul. Doa-doa yang betul-betul kita perlukan. Bukan sekadar yang kita inginkan. Kalau cerita yang kita inginkan, mungkin kita akan pandang benda yang hanya ada depan mata, iaitu dunia. Tapi kalau kita extend lagi sikit, kita ikut doa seperti dalam hadis, banyak keseimbangan. Minta benda dunia pun tak salah, tapi pada masa yang sama jangan tercecer untuk minta benda-benda yang berkaitan dengan hidayah, keselamatan akhirat, dihindarkan daripada fitnah dan lain-lain. Ya? Saya tutup dengan satu hadis dalam riwayat Muslim daripada Abu Thabit. Dalam satu riwayat lain disebutkan Abu Sa'id dan dalam riwayat lain disebutkan Abu Al-Walid. Tak apalah ya. Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, dia pernah menyaksikan peperangan Badar. Dan baginda bersabda, siapa yang mohon kepada Allah supaya mati syahid dan dia mohon dengan cara yang sebenar-benarnya, iaitu dengan kemahuan yang sebenar, dengan cara yang konsisten, maka Allah akan menyampaikan orang itu ke tingkatan orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di tempat tidur. Ini kekuatan benar dalam permohonan. Jadi minta benda yang betul. Dan minta benda yang betul biarlah sampai hati kita pun jadi betul-betul nak benda tu. Boleh ya? Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersifat benar dalam permohonan, benar dalam perkataan, benar sehingga kita mendapat syurga, benar sehingga kita tenang, dan benar sehingga kita mendapat hidayah. Semoga Allah menjadikan kita dalam kalangan as-siddiqin, ya, orang-orang yang benar, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua.